Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah kita akan sambung bab yang ke-6 dalam subjek CTU 271, Islam, Komunikasi Islam dan Transformasi Budaya. Yang mana kita nak melihat dua aspek penting dalam bab ini. Yang pertama sekali, di sebelah kiri, ejen-ejen transformasi dalam Islam serta peranan-peranannya. Dan yang kedua, jenis-jenis intelektual dalam Islam. Yang mana dua perkara ini, dia menceritakan tentang sumber komunikasi itu sendiri ataupun kita sebut sebagai communicator. Baik. Bila kita sebut tentang transformasi budaya menjadi satu sunnatullah ataupun yang dimaksudkan dengan satu sunnatullah ini adalah menjadi satu sifat semula jadi. Semua makhluk ini akan berubah. Cumanya yang menjadi persoalan, adakah dia berubah menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih buruk? Maka kita menceritakan kita ni sebagai seorang communicator, sebagai seorang penyampai, kita nakkan perubahan itu daripada yang tidak baik kepada yang lebih baik. Maka bila disebut pasal perubahan ataupun transformasi, dia hendaklah berteraskan perubahan manusia. Manusia akan sentiasa berubah. Seperti mana yang kita bagi contoh dekat sini, kita sentiasa berubah daripada kecil dahulu sampailah sekarang ni mungkin anda semua dah menjadi remaja dan akan datang nanti kita akan berada di dalam fasa dewasa dan akhirnya menjadi tua. Maka perubahan mesti seiring dengan konteks pemikiran manusia. Jangan kita menjadi semakin menginjak dewasa, perangai pula jadi kanak-kanak. Kita perlu berubah menjadi lebih baik. Baik, yang mana dalam sudut perspektif Islam, perubahan boleh berlaku sama ada dengan usaha kita sendiri ataupun tindakan manusia itu sendiri yang ataupun sememangnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa mudah dia, kita boleh berubah dengan usaha kita sendiri. Jangan kita kata, oh tak, Allah Taala dah jadikan aku tak pandai, maka aku tak boleh nak berubah. Tak. Sedangkan kita boleh mengubah nasib diri kita sendiri. Pada masa yang sama, ada sebahagian perubahan memang dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak mengubah ataupun nak melakukan transformasi, dia boleh tercetus menerusi metod dakwah ataupun komunikasi yang berkesan. Bila mana kita menyampaikan sesuatu mesej kepada seseorang, kalau mesej kita tu dapat kepada golongan receiver tersebut, mudah-mudahan golongan receiver ini akan terpengaruh, seterusnya dia akan mengubah dirinya. Tetapi bila kita sebut tentang transformasi ni, ada benda yang telah sabit, dah telah tetap dan tidak boleh berubah. Lelaki Allah Ta'ala jadikan tetap lelaki. Korang tak boleh ubah diri jadi perempuan. Begitulah juga sebaliknya. Benda tu dah tetap, dah sabit dah. Jangan rasa macam, ya aku rasa kenapalah Allah Ta'ala jadikan aku lelaki, sedangkan aku ni sebenarnya wanita terperangkap dalam badan lelaki. Siapa ajar kau? Sedangkan itu semua adalah sabit yang tidak boleh kita ubah sama sekali. Baik. Dan yang berikutnya, bila kita ceritakan tentang ejen-ejen perubahan dalam komunikasi Islam, bermaksud kalau kita nak mengubah seseorang, dia bermula dengan komunikator itu sendiri. Maka komunikator ini bertanggungjawab untuk mengubah receiver golongan sasar. Siapa komunikator tu? Dia boleh menjadi pendakwah, boleh jadi pendidik ataupun ulama, boleh jadi golongan wartawan. Ya, wartawan juga terlibat dari sudut transformasi. Dan yang berikutnya boleh jadi golongan-golongan seniman ataupun golongan-golongan pemimpin. Baik. Yang mana kepentingan transformasi ni, kenapa penting sangat transformasi ni? Yang pertama, gesaan Al-Quran. Dah ada termaktub dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita untuk bertransformasi. Kita akan cerita lebih detail. Dan yang kedua, gesaan As-Sunnah, yang mana Nabi SAW menyeru umat dia supaya melakukan transformasi dalam diri. Yang berikutnya, kenapa kita perlu melakukan transformasi? Kerana untuk pembangunan ummah. Ummah ni akan menjadi lebih baik ataupun masyarakat ni akan menjadi lebih cemerlang sekiranya kita melakukan perubahan. Kita pernah belajar pada semester yang lalu berkenaan dengan tamadun Islam. Tamadun Islam menjadi unggul satu ketika dahulu disebabkan proses transformasi. Dan selain daripada itu, pemantapan nilai-nilai Islam. Kenapa kita nak melakukan perubahan?
kerana kita nak memantapkan nilai-nilai Islam yang telah termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, kenapa kita perlu melakukan transformasi untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Baik, bila kita cerita pasal gesaan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ni sangat-sangat masyhur, surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Sebahagian potongan daripada ayat yang ke-11, apa Allah Taala kata, sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum itu sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Bermaksud Allah Taala tinggalkan pesanan dekat kita. Allah boleh ubah diri kita, tapi pada masa yang sama, nak Allah ubah diri kita, kita dahulu yang perlu ubah nasib diri kita sendiri. Contoh sekarang ni, kita dah sampai semester 3. Mungkin semester 1 tak skor, pointer mungkin hanya 2.0. Semester 2, 2.0. Timbullah dekat kita, alamak, mungkin aku ni dah memang dilahirkan tak pandai, aku langsung tak boleh ubah nasib diri aku. Sebenarnya satu tanggapan yang salah. Apa Allah Ta'ala kata? Allah boleh tolong, Allah boleh ubah nasib kita daripada tak pandai kepada pandai, tapi dengan syarat kita juga perlu ubah nasib kita sendiri. Bermaksud kita sendiri kena berusaha ke arah sedemikian. Baik, yang kedua, bila kita sebut tentang gesaan As-Sunnah, dalam satu hadis yang agak panjang, yang mana Ustaz lampirkan dekat sini, yang mana Rasulullah SAW menceritakan kepada kita, dahulu zaman sebelum ini ada seorang lelaki, dia telah membunuh 99 orang. Kita dengar kalau bunuh seorang pun dah dahsyat dah, dan memang teruk lah, mungkin neraka lah kot tempat dia kan. Tapi Rasulullah kata orang ni sangat dahsyat, dia dah bunuh 99 orang. Tiba-tiba timbullah dalam hati dia, dia nak berubah, dia nak bertaubat. Maka dia carilah seorang ahli ibadah, orang-orang yang rajin melakukan ibadah. Dia tanya kepada orang tersebut, aku dah bunuh 99 orang, adakah masih lagi ada kesempatan untuk aku bertaubat? Maka kata ahli ibadah tersebut, tak ada. Yang mana kau dah bunuh ramai orang, memang tak ada peluang untuk kau bertaubat. Langsung terus dibunuhnya ahli ibadah tersebut, genap 100. Tak pasal-pasal. Kemudian dia carilah lagi seorang yang alim, seorang yang berilmu. Jumpa orang yang berilmu, dia tanya, dia cakap dengan orang berilmu tersebut, aku telah bunuh 100 orang, baru tadi bunuh seorang kan, yang mana ada tak peluang lagi untuk bertaubat? Maka jawab ahli alim tersebut, iya, peluang taubat itu masih terbuka. Siapa yang boleh menghalang kita dengan taubat? Yang mana taubat ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kata orang alim tersebut, keluarlah daripada negeri ini, pergi ke negeri lain, yang mana dekat sana kamu boleh beribadah dengan baik dekat sana. Tinggalkan negeri ini sebab negeri ini tempat dia adalah buruk. Kemudian orang pembunuh yang 100 orang ni pun pergi keluar daripada negeri dia, menuju ke satu negeri yang dikatakan oleh ahli alim tersebut. Dalam perjalanan dia meninggal dunia. Maka dah turunlah 2 malaikat. Satu malaikat rahmat nak membawa dia ke syurga, pada masa yang sama datang juga malaikat azab nak membawa dia ke neraka. Maka berlaku perselisihan antara 2 malaikat ni. Malaikat rahmat kata dia ni layak ke syurga kerana dia mahu bertaubat. Tetapi kata malaikat azab, dia belum melakukan amal soleh lagi, macam mana pula dia boleh masuk ke dalam syurga? Maka Allah Ta'ala utuskan malaikat yang ketiga selaku pengadil di antara 2 malaikat rahmat dan azab tadi. Apa kata malaikat ketiga? Allah Ta'ala mewahyukan supaya ukur jarak orang si mati tu tadi, pembunuh tu tadi. Kalau dia lebih dekat dengan negeri yang dia nak pergi, negeri yang baik ni tadi, maka dia lebih berhak untuk ke dalam syurga. Sebaliknya, kalau dia lebih dekat dengan negeri asal dia, tempat yang jahat tadi, maka dia lebih layak ke neraka. Maka diukurlah, ternyata dia lebih dekat dengan negeri yang dia nak sampai, dia nak pergi negeri yang baik ini, maka malaikat rahmat pun mengambilnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, daripada hadis yang panjang ni, pertama sekali, apa pengajaran yang Nabi nak beritahu kepada kita? Pintu taubat itu sentiasa terbuka selagi mana kita belum meninggal dunia. Jangan jadi macam Fir'aun. Fir'aun tidak mahu mengaku Allah Ta'ala tu Tuhan. Dia mengaku diri dia pula Tuhan. Apa dia kata? Wa
wa qala ana rabbukumul a'la. Dia mengaku dialah Tuhan yang maha tinggi. Akhirnya fa akhadhahum Allahu nakalal akhirati wal ula. Allah Taala azab dia di hari akhirat, bahkan di dunia pun Allah Taala azab Firaun ini, nak ditenggelamkan di Laut Merah. Pada waktu tersebutlah baru nak bertaubat. Allah Taala tak terima. Maka selagi mana kita ada hayat sekarang ni, masih sihat, duduk kat rumah, duduk kat kulis, sekarang ni tak ada apa-apa, maka bertaubatlah segera. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mana kita nak berubah, kita perlu keluar daripada kepompong kita. Seperti mana dalam kisah yang Nabi beritahu kepada kita ni tadi, orang alim tu kata, iya, boleh bertaubat, tapi dengan syarat kena berhijrah, kena keluar daripada negeri ni. Kerana apa? Faktor persekitaran. Kadang-kadang apa yang berlaku, kita lihat dalam realiti semasa. Kita lihat dekat Malaysia ni, kebanyakannya penagih-penagih dadah, mereka ditahan masuk dalam pusat serenti. Bila mana mereka keluar balik, mereka menagih dadah semula. Sebab apa? Mereka ada peluang nak berubah, tetapi mereka balik ke kampung halaman. Itu yang silap tu. Bila mereka balik ke kampung halaman, dia akan jumpa balik tokan-tokan dadah dia, kawan-kawan lama yang sama-sama hisap dadah. Dah lah orang kampung, penduduk-penduduk lain tak nak terima dia. Yang terima dia kawan-kawan lama dia yang jahat. Maka dia akan mula menghisap dadah kembali. Sebab itulah statistik daripada agensi anti dadah beritahu banyak penagih-penagih dadah ni pasti dia akan kembali lagi. Ditangkap lagi, jadi baik, kemudian buat lagi, hisap dadah kembali. Sebab itulah Rasulullah anjurkan, bila mana kita nak berubah, keluar daripada kampung halaman kita, berhijrahlah. Kerana di tempat lain orang tak kenal kita. Kita boleh buka buku baru, mulakan kehidupan yang baru. Baik, itu berkenaan dengan saranan supaya kita perlu melakukan transformasi. Selain daripada itu, Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk berhijrah seperti mana dalam hadis itu tadi. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beritahu, al-muslim man salima muslim min lisani wa yadi. Seorang muslim, dia akan selamatkan muslim yang lain dengan daripada kejahatan lidah dan tangan dia. Dan al-hajir ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah pula, siapa dia? Orang yang melakukan perubahan, orang yang melakukan transformasi adalah orang yang berubah daripada apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas dia. Maka kalau kita nak menjadi seorang muhajirin, seorang yang berhijrah, seorang yang pengubah, kita ubahlah daripada apa yang Allah Ta'ala larang, kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Baik, dan yang berikutnya, faktor dorongan ke arah transformasi. Ini normal. Bila mana kita nak berubah sebenarnya, kita bergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kita untuk berubah. Maka faktor inilah menjadi penentu. Kalau faktor ini kuat, boleh jadi dia mengubah kita ke arah kebaikan. Dan sebaliknya, kalau yang kejahatan itu kuat faktor-faktor ni, dia pula boleh mengubah kita ke arah keburukan. Yang pertama dan yang paling penting sekali adalah faktor agama. Kita perlu berubah atas dasar agama. Yang mana kalau tak ada agama, kita berubah bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, ianya akan menjadi sia-sia. Dalam hadis, kita selalu dengar hadis yang masyhur. Apa yang Nabi beritahu kepada kita? Innamal a'malu binniyat. Setiap perkara itu bergantung kepada niat dia. Sebenarnya hadis tu panjang lagi. Sambungan dia, wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuluh fa hijratuhu ila Allahi wa rasuluh wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Apa kata Rasulullah? Setiap perbuatan itu bergantung kepada niat dia. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita akan dapat balasan berdasarkan apa yang kita niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuluh waman kana hijratullahi wa rasuluh. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat pahala berhijrah kerana Allah dan Rasul. Waman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Siapa yang berhijrah kerana dunia semata-mata ataupun kerana wanita yang dia nak kahwin, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia akan dapat berdasarkan apa yang dia niatkan. Kisah dia, zaman Rasulullah dahulu, waktu Nabi anjurkan orang-orang Islam supaya berhijrah daripada Mekah ke London, sampai jangkau Mekah ke Madinah. Yang mana pada waktu tersebut ada seorang lelaki. Dia mencintai seorang perempuan. Maka perempuan Islam ni bagi tahu,
kalau kau nak nikah dengan aku, engkau kena hijrah juga ke Madinah. Sebab aku orang Islam, aku nak berhijrah ke Madinah ikut Rasulullah. Maka lelaki ni dah syok sangat kan. Maka dia pun hijrah juga ke Madinah untuk berkahwin dengan wanita tersebut. Maka apa kata Rasulullah? Dia fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia akan dapat berdasarkan apa yang dia niatkan. Dia berubah menjadi baik, dia masuk Islam, tujuan dia kerana pernikahan tersebut, dia dapat pernikahan tersebut. Tapi adakah dia dapat redha Allah dan Rasul? Jawapan dia tidak. Baik, yang kedua, kita berubah kerana sosial, persekitaran kita. Kalau persekitaran kita, sahabat kita, ahli keluarga kita, golongan yang baik-baik, maka kita akan berubah ke arah kebaikan. Sebaliknya, kalau persekitaran kita, orang-orang sekeliling sosial kita, orang yang tak baik, kita akan pergi ke arah kejahatan. Selain daripada itu, kita berubah juga di atas faktor keselamatan. Sama ada tempat tinggal kita, tempat perlindungan kita, mungkin ada bahaya dekat tempat perlindungan kita. Kawasan kejiranan kita duduk kat rumah, depan rumah kita tu pelacur, sebelah kanan perompak, sebelah kiri ni penagih dadah. Maka kita duduk tengah-tengah. Dekat situ kita boleh jadi kita akan berubah ikut kejahatan tersebut. Dan yang berikutnya, kita akan berubah, sebahagian manusia ini berubah disebabkan keperluan fisiologi, dengan keperluan-keperluan asas manusia. Sebab itulah Rasulullah beritahu hampir-hampir sahaja kefakiran boleh membawa kepada kekufuran. Sebab apa? Bila orang tu fakir, dia tidak cukup keperluan asas dia. Bila dia tak cukup keperluan asas dia, siapa yang sogok dia dengan hal-hal dunia, yang sogok dia dengan makanan dan sebagainya, dia boleh berubah. Yang mana banyak cerita-cerita golongan-golongan gereja sebagai contoh, dia sangat rajin membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Dia bantu, dia bagi duit dan sebagainya, menyebabkan orang-orang Islam sendiri bila lihat, oh banyaknya bantuan yang aku dapat daripada golongan bukan Islam, maka dia boleh berubah masuk ke dalam agama bukan Islam tersebut. Ini satu tindakan yang sangat-sangat bahaya. Baik, dan yang berikutnya, cabaran-cabaran dalam transformasi budaya. Bila sebut pasal nak berubah, berubah ni penting, tapi ada cabaran dia. Yang pertama, sosio budaya, yang mana masalah sosial persekitaran. Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang ada masalah sosial, baik ahli keluarga kita ke, sahabat-sahabat kita ke, orang-orang yang memang tidak baik, maka kita akan cenderung berubah menjadi tidak baik. Yang berikutnya, cabaran adalah dalam sudut aspek pendidikan. Pendidikan kita lebih mengajar kita dari sudut bidang sekular. Maka macam mana kita nak muncul menjadi satu tamadun yang hebat seperti mana tamadun Islam pada waktu dahulu? Ustaz bagi satu soalan, yang mana dalam semester ni, semua pelajar semester 3 kan, berapa subjek Islam yang korang ambil semester ni? Dah tentu semua jawab 1. Sebenarnya tak betul. Sedangkan semua ilmu yang Allah Ta'ala turunkan, baik ilmu bahasa Inggeris ke, korang belajar apa lagi, ilmu meskom ke, itu semua adalah ilmu Islam hakikat dia. Tetapi kenapa korang hanya sebut 1 saja? Ilmu agama 1 je CTU. Kita dah mula mengikut fahaman sekular. Sebabnya penjajah-penjajah barat dahulu, dia meletakkan, dia tanamkan mindsetting kita, ilmu Islam hanyalah baca Quran, hanyalah belajar hadis, itu ilmu Islam. Selain daripada itu bukan ilmu Islam. Ini fahaman barat. Sedangkan kita nak berubah, kita kena ambil maklum, semua ilmu yang ada dalam dunia ni adalah ilmu Islam. Barulah kita dapat. Seperti mana ulama-ulama terdahulu, yang mana Averroes, ataupun orang putih panggil Averroes, yang kita orang Islam panggil Ibn Rushd. Dia seorang pakar dalam ahli falsafah. Orang putih sangat hormat pada dia. Dia juga pakar dalam hukum-hukum Islam. Dia juga pakar dalam muzik dan sebagainya. Maka ini yang kita nak. Dia sebatikan ilmu wahyu yang Allah Ta'ala turunkan juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Selain daripada itu, cabaran dalam transformasi budaya adalah dari sudut politik. Mungkin pemimpin-pemimpin tidak mengamalkan ajaran Quran dan Sunnah, macam mana rakyat dia nak ikut. Pada masa yang sama, tahap ekonomi. Tadi Ustaz dah cerita, kalau mana tahap ekonomi kita masih rendah, kita pun kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, akhirnya kita pun dah tak pandang ajaran-ajaran Islam, kita pun tak ada niat untuk berubah menjadi yang lebih baik. Kita mungkin lebih hanya mengejar kehidupan di dunia semata-mata. Baik,
Dan yang berikutnya, kita nak lihat intelektual menurut Al-Quran. Dia ada kaitan rapat dua perkara ni. Tadi kita lihat pasal ejen-ejen transformasi, ejen-ejen perubahan, kerana itu semua merupakan communicator. Pada masa yang sama, dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut ada istilah-istilah yang menggambarkan seorang communicator Islam. Ini antara istilah-istilah dia. Yang pertama, ulul albab. Siapa ulul albab? Mana-mana communicator, mana-mana individu yang ada mata hati yang terang. Apa maksud mata hati yang terang? Dia ada mata satu kat sini Ustaz, siapa ajar kau? Dia ada satu pemikiran dalaman dan dia suka menganalisis. Itu orang ulul albab. Yang berikutnya ulul absar. Dia celik mata hati dia sampai mampu membuat rumusan yang tepat. Pada masa yang sama, yang ketiga dalam Quran, Allah Ta'ala menggunakan istilah ulun nuha. Orang yang mampu membuat kesimpulan dengan bernas. Ini semua orang-orang golongan-golongan intelektual, golongan yang banyak berfikir. Selain daripada itu, ulul ilmi, mereka yang mempunyai pengetahuan berdasarkan Quran, dan juga ahli zikr, mereka yang ada kepakaran dalam sesuatu perkara. Baik, dan bila sebut pasal golongan intelektual ini, golongan-golongan yang cerdik pandai ini, ataupun kita nak cerita pasal komunikator yang bijak, dia ada perbezaan antara golongan profesional, golongan ilmuwan dan juga golongan intelektual. Apa beza dia? Beza dia tak banyak. Golongan profesional, dia pakar dalam satu bidang sahaja. Kalau dia tahu pasal repair kereta dia tahu. Itu golongan golongan profesional. Manakala golongan ilmuwan, dia pakar dalam beberapa bidang. Kalau tadi profesional pakar repair kereta, ilmuwan dia tahu macam mana nak buat kereta, macam mana nak repair kereta, dan macam mana nak upgrade kereta. Itu ilmuwan betul. Pada masa yang sama, ada golongan intelektual. Intelektual ni dia lebih handal. Kerana apa? Dia seorang pemikir. Dia cuba create ilmu-ilmu baru. Kalau tadi orang dah buat kereta, dia buatlah kereta terbang pula. Cuma Ustaz pun menantikan sekarang ni dah hujung 2020, tak ada lagi kereta terbang kan. Sekatilah. Yang mana itu golongan intelektual. Dia cuba fikir, dia cuba berinovasi, mengeluarkan idea-idea yang baru, dan dia cuba menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Itu baru golongan intelektual. Baik, ciri-ciri intelektual Islam, pertama sekali dia bersungguh-sungguh mendalami ilmu pengetahuan, dia berteraskan kebaikan, dia cuba teliti dan kritis dalam menerima informasi. Apa saja orang sampaikan, dia fikir dulu. Yang mana jangan terus sebarkan. Dan pada masa yang sama, dia mengambil pengajaran daripada sejarah umat-umat terdahulu. Apa sahaja kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu. Hal ataka hadisul junud, kata Allah Ta'ala. Fir'aun wa Samud. Tidakkah sampai tentang kisah-kisah tentera Fir'aun dan juga kaum-kaum Samud. Begitu juga kaum-kaum lain. Kaum Nabi Musa, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut dan sebagainya. Dia ambil pengajaran. Asalnya kaum Samud satu kaum yang hebat, kaum yang berinovasi. Tetapi dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Mesti ada sebab dia. Baik. Dan begitulah juga yang berikutnya. Dia seorang yang berintelek, berintegriti, mesti ada integriti, jangan hanya copy paste sahaja, dan sentiasa berfikir, mengambil iktibar dan juga mengutamakan maslahah ataupun isu-isu umat-umat semasa. Baik, cabaran-cabaran budaya intelektual yang terakhir hari ini. Kita nak menceritakan, kita nak umat Islam ni semuanya bijak, semuanya ada ilmu, tapi ada cabaran dia. Cabaran sekarang ni pengaruh budaya negatif sangat-sangat banyak. Kita sedar ataupun tidak, masyarakat Melayu ni masyarakat yang paling mudah terpengaruh. Ini yang jadi masalah. Ustaz bagi contoh kita menggunakan bahasa Melayu yang biasa kan, yang standard. Tetapi bila kita jumpa apek Cina, tak semena-mena kita akan cakap logat Cina. Betul kan? Wah, apek, lu apa khabar ini hari? Apa pasal kita cakap macam tu? Kita jumpa orang Indonesia, tiba-tiba slang kita berubah menjadi slang Indonesia. Kita ni banyak terpengaruh dengan budaya-budaya luar, orang-orang luar. Itu baru cerita pasal bahasa, belum lagi benda-benda lain. Apa sahaja benda luar yang datang, kita semua ikut. Kalau korang ingat budaya-budaya kuning daripada sekolah rendah, macam-macam budaya. Dulu ada budak punk, budak skinhead, apa semua. Naik sekolah menengah, ada budak gotik, budak emo. Makin lama makin banyak. Waktu masuk pula universiti, lagi banyak budak-budak ni. Macam-macam korang ada, budak ravers lah, budak WeChat lah, sampai datang budak masjid, kau semua lari. Apa masalah korang? Alright, so kita banyak sangat terpengaruh dengan budaya-budaya yang tak sihat.
Yang berikutnya, pengaruh media massa. Media massa ni kadang-kadang dia hanya memaparkan cerita-cerita yang tidak berilmiah. Tak ada benda yang mencabar minda langsung. Suamiku encik sotong. Apa lagi? Cerita-cerita yang tak benda lah. Isteriku bawang besar. Bagilah cerita-cerita yang menarik sedikit yang boleh mencabar minda. Barulah manusia ni, orang yang menonton dia dapat sesuatu manfaat, dapat sesuatu ilmiah. Yang berikutnya pula, kesedaran masyarakat. Masyarakat lebih suka berfoya-foya dan kurang pula ilmu pengetahuan. Macam mana nak mewujudkan sebuah masyarakat Islam yang ada ilmu? Maka ini semua antara cabaran-cabaran dia. Maka kepentingan budaya intelektual dalam komunikasi. Kenapa perlunya ada budaya intelektual? Kerana kita ini memegang amanah Allah Ta'ala. Apa amanah dia? Allah Ta'ala kata, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala jadikan manusia di atas muka bumi sebagai khalifah. Sebab itu kita perlu ada ilmu. Kemudian kita nak memimpin dalam dunia berfikir. Orang yang ada intelektual, maka dia lebih layak menjadi pemimpin. Seterusnya, kalaulah orang ini menjadi pemimpin, dia menjadi komunikator, dia dapat mencetuskan perubahan yang baik. Kita balik kepada cerita tadi, ejen transformasi antaranya adalah golongan pendakwah, golongan pemimpin dan sebagainya. Dan yang terakhir, sebagai benteng penguasaan barat terhadap negara Islam. Kita dah banyak sangat menerima budaya-budaya barat. Sebab apa? Kita kurang intelektual. Kalau kita ada ilmu kita sendiri, maka apa sahaja anasir-anasir luar, kita boleh tolak dengan baik. Apa yang akan berlaku sekiranya kita tak ada intelektual? Ini satu contoh. Ini bekas pemimpin negara kita. Dia pernah bagi satu statement. Dia kata kalau kita orang-orang pelakon-pelakon ni berpegang, berpeluk-peluk dalam lakonan, itu bukan maksiat. Dia kata itu hanya lakonan sahaja. Itu satu statement yang tak betul. Ini yang akan jadi. Kalau komunikator itu, seorang pemimpin itu, pemimpin adalah komunikator. Tapi sekiranya pemimpin itu dia tidak ada ilmu, maka dia akan keluarkan statement yang salah. Maka telah dijawab, ni cerita lama dahulu, telah dijawab oleh Ustaz Datuk Muhammad Kazim Ilyas. Dah cerita benda ni, benda itu benda yang tidak tepat. Baik, itu sahaja yang Ustaz nak sampaikan. Yang berikutnya, matlamat budaya intelektual, kita boleh share, boleh baca sendiri lebih kurang. Ini semua antara matlamat nak mewujudkan budaya-budaya intelektual, nak merealisasikan sebagai pewaris Nabi. Sebab Nabi kata, al-ulama warasatul anbiya. Orang yang berilmu merupakan pewaris para Nabi. Jadinya, sebagai kesimpulan, kita sebagai seorang komunikator Islam, kita di tahap yang mana? Yang pertama, ada orang memang dia buat sesuatu benda, dia post sesuatu benda dalam social media dia, tak harapkan apa-apa. Ada orang pula, dia post sesuatu dalam social media dia, dia nakkan glamour. Perlukan like, orang wajib share apa yang dia buat. Ini juga ada golongan dia. Yang ketiga, yang mana dia share sesuatu dalam social media, dia sebagai seorang komunikator, dia nak orang terima pandangan dia je. Pandangan orang dia tak boleh ambil. Ni pun masalah. Pada masa yang sama, ada juga orang yang hanya caci maki orang, jadi keyboard warrior dan sebagainya, hanya kutuk hina orang. Dan ada juga orang yang jenis alim-alim kucing juga sebenarnya. Cuma depan dalam FB dia jadi baik, kononnya macam tu, luar jadi tak baik apa semua. Ini pun jadi satu masalah. Cuma renung-renungkan kita dalam kategori yang mana. Itu sahaja untuk hari ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.